Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa mi ulumihi fi darain amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan limpah rahmat inayah dari Allah, kita dikurniakan kesihatan dan kekuatan untuk terus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan cuba untuk mendalami ilmu-ilmu yang membawa kepada mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita dengan akhirat. Dan itulah semangat yang dibawa oleh musannif ataupun penulis ataupun ulama besar yang sedang kita baca kitabnya ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam kitabnya tentang ilmu dalam Ihya Ulumuddin ini. Kita sampai kepada perbincangan dalam buku ni 134. Kita dalam perbincangan berkaitan dengan tajuk apakah perkara yang diubah dari kata-kata berkaitan dengan ilmu yang berlaku dalam sejarah keilmuan Islam, yang bagi Imam Al-Ghazali perubahan itu sepatutnya tidak berlaku. Kerana apa? Kerana perubahan-perubahan yang berlaku itu menyempitkan makna-makna, istilah dan kata kunci utama yang dibicarakan oleh Al-Quran berkaitan dengan ilmu. Kalau kita masih ingat, Imam Al-Ghazali mengkritik penggunaan istilah-istilah utama yang dahulunya mempunyai makna yang cukup luas dan mempunyai makna yang cukup mendalam, tetapi apabila berlaku kekeliruan, maka sebahagian daripada istilah-istilah itu telah disempitkan maknanya. Dan itu yang ingin ditekankan oleh Imam Al-Ghazali, dan beliau mengambil beberapa contoh dalam perbahasan ini, dan mungkin ada sekitar 6 atau 7 contoh yang diberikan. Dan perkataan pertama, istilah pertama yang bagi Imam Al-Ghazali telah disempitkan maknanya itu adalah istilah fiqh, al-fiqhu. Istilah ini penggunaannya yang asal dalam Al-Quran itu sudah berbeza dengan istilah yang kita faham hari ini, kan? Kalau saya tanya apa yang kita faham hari ini dengan perkataan fiqh, orang Melayu kata fiqah, maka kita pun kalau disebut perkataan fiqh, yang terus datang dalam pemikiran kita adalah hukum hakam, kan? Hukum fiqh. Jadi kalau belajar fiqh pun tak belajar benda lain, hanya belajar hukum hakam. Apa hukumnya solat di akhir waktu misalnya, kan?
Apa hukumnya makan petai? Apa hukumnya menyentuh tangan orang yang bukan muhrim? Itu semua hukum hakam kan? Dan itulah yang kita hari ini faham tentang fiqh. Sedangkan kata Imam Al-Ghazali, perkataan fiqh ini sebagaimana yang digunakan dalam Al-Quran mempunyai makna yang begitu mendalam. Akar maknanya adalah faham. Fiqh itu maknanya faham. Faqaha itu maknanya faham. Tetapi yang dimaksudkan dengan kefahaman melalui perkataan fiqh dalam Al-Quran itu, kata Imam Al-Ghazali, ialah kefahaman mengenai perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau fiqh yang kita belajar itu tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, itu bukan makna fiqh yang sebenar. Dan Imam Al-Ghazali memberikan beberapa bukti melalui ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan perkataan fiqh. Contoh yang kita baca dulu, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dalam surah Al-Baqarah ayat 122. Kan saya ulang sikit 133 tu, ayat tu menyebut liyatafaqahu fid din, itu maksudnya untuk mempelajari dan mendalami dan memahami, perkataan asal fiqh itu fid din, dalam agama, waliyunziru qaumahum, dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali. Jadi kalau kita baca asbabun nuzul ayat ini, kalau kita baca tafsir ayat ini, fiqh di sini, yatafaqahu di situ bukan bermakna hukum hakam, tetapi bermakna orang yang begitu mendalam ilmunya tentang agama, khususnya tentang Tuhan, khususnya tentang hari akhirat dan lain-lain lagi. Itu bukti jelas. Kata Imam Ghazali, dia sudah diubah maknanya. Begitu juga dengan ayat surah Al-A'raf yang bawah tu, yang berbunyi lahum qulubun la yafqahuna biha. Al-Quran menggunakan perkataan yafqahu di situ dengan mengaitkannya dengan qulubun. Maknanya qulub ni qalbun, hati. Dan dengan qalbun itulah mereka tidak yafqahuna, mereka tidak memahami. Maknanya di situ yang bertugas dan berfungsi untuk memahami dalam diri kita ni adalah qulub ataupun hati. Macam mana datang hukum hakam kat situ? Hati ni urusannya apa? Selalunya kalau kita membersihkan hatinya, urusannya ialah urusan untuk kita mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas Al-Quran menggunakan perkataan fiqh itu dengan makna yang begitu luas dan mendalam. Sedangkan hari ini fikih itu sudah disempitkan kepada makna yang amat khusus, iaitu hanyalah berkaitan dengan hukum hakam. Yang itu yang Imam Ghazali kata tidak menepati makna Al-Quran. Okey, kita sambung bawah ni, muka surat 134 yang bawah tu. Sewaktu Anas bin Malik meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu sabda Nabi, la an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala min ghudwatin ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'a riqabin. Yang bermaksud, sesungguhnya, ini Rasulullah bersabda ni, sesungguhnya aku lebih suka duduk bersama-sama kaum yang mengingati atau berzikir mengenai Allah Ta'ala dari pagi sampai terbit matahari besoknya, daripada membebaskan 4 orang budak atau 4 orang hamba. Kan, membebaskan hamba ni besar pahalanya, tapi Rasulullah kata yang lebih besar lagi ialah aku duduk bersama-sama orang yang kerjanya mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada terbit pagi sampailah malam. Menunjukkan bahawa itulah maksud fiqh yang Imam Ghazali, yang Rasulullah sendiri maksudkan, iaitu kita ni sentiasa memperdalamkan ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
berzikir di sini bukan sekadar pakai tasbih tu, kan? Kita hari ni kalau berzikir mesti ingat kena selesaikan berapa ratus, berapa ribu kali, kan? Bagus, itu bagus. Kerana itu merupakan cara untuk kita menggerakkan hati kita mengingati Allah. La ilaha illallah, kan? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah tu memang zikir paling baik. Tetapi semangat di sebalik la ilaha illallah itu adalah mengenali Tuhan. Maknanya jangan kita zikir cukup, kan? Hari ni 1000 kali dah la ilaha illallah, tapi Allahnya tu kita tak kenal. Yang kita duk kata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah tu siapa? Jadi maknanya zikir itu mesti bermula dengan mengenali dululah orang zat yang kita nak ingat itu, kita harus kenal dulu. Zat yang kita nak ingat itu kita kena kenal dulu. Barulah bermakna zikir kita tu, kan? Kalau tidak, la ilaha illallah tu di mulut sajalah. Di mulut sahaja. Dia nak terkesan di hati tu tidak begitu mendalam kerana kita sendiri tak tahu apa yang kita sebutkan itu. Itu maksud zikir. Sebab zikir tu akhirnya bermaksud ingat, kan? Fadzakir ataupun fazkurullah, ingatlah Allah. Dah pastilah ingat di situ bukan sekadar kita ingat apa macam memori ke, kita recall apa-apa yang ni. Ingat itu sudah pasti, kalau terutama mengenai Allah mestilah ingat dengan kenal. Sebab itu ma'rifatullah itu penting, kan? Mengenal Allah. Barulah zikir kita tu punya makna yang begitu mendalam, sebab kita kenal siapa yang kita ingat. Macam bercinta dululah, kan? Selalu menyebut nama dia di bibir, kan? Kenapa kita ingat sangat? Sebab kita dah kenal dia, kita dah sayang dia. Dia macam-macam sebelum akhirnya keluar nama dia kat bibir kita tu. Bukan sekadar sebut saja nama dia tapi kenal pun tidak, apa pun tidak, tak ada makna. Dengan Allah lagilah kita kena kenal Allah Ta'ala sebelum kita berzikir. Itu maksudnya. Maksudnya bila Rasulullah kata dia suka duduk bersama dengan kaum yang mengingati Allah itu, mungkin macam ni, berbincang tentang Allah Ta'ala, berbincang tauhid, berbincang tentang akidah, berbincang tentang tasawuf, macam mana nak mendekatkan diri Allah. Itulah majlis yang Rasulullah rujuk kepada ni. Bukan sekadar majlis zikir dalam erti kata kita guna tasbih, kita menyebut-nyebut. Itu juga bagus, itu juga bagus. Tapi dia jangan terpisah tu antara majlis zikir kita tu dengan zikrullah itu. Mengingati Allah dan mengenal Allah itu kena rapat tu, hubungan antara dua itu. Kemudian berkata pengarang kitab Al-Qut. Kitab Al-Qut ni ialah Qutul Qulub yang ditulis oleh Abu Talib Al-Makki, seorang ahli sufi yang cukup terkenal awal sebelum Imam Ghazali lagi. Dia menulis sebuah kitab Al-Qutul Qulub, tapi dia pendekkan sajalah. Kan? Maknanya Imam Ghazali tulis ni, dia ingat dah tulis tu orang semua mesti kena tahu lah, kan? Macam kita hari ni lah, kalau kita kata Encyclopedia Britannica, kalau kita sebutnya, kalau orang yang berpendidikan mesti dah tahu je lah, ini antara ensiklopedia yang hebat. Ataupun Wikipedia gini, kan? Itu semua orang kalau nak cepat pergi ke Wikipedia lah. Agaknya zaman tu kitab Al-Qutul Qulub ni terkenal sangat-sangat, Imam Ghazali pun tak tulis habis. Tapi kalau zaman kita sahih lah, memang tak tahu, kan? Memang kena cek. Tapi siapa yang belajar ilmu tasawuf dan juga mempelajari disiplin itu dengan mendalam, nama kitab Abu Talib Al-Makki ni cukup terkenal. Jadi Imam Al-Ghazali memetik Abu Talib Al-Makki dalam kitabnya Al-Qutul Qulub ini, yang mengatakan, maka berpalinglah Anas kepada Zaid Ar-Raqashi dan Ziyad Al-Numairi seraya berkata, ini merupakan tokoh-tokoh besar ni, mengatakan tidaklah majlis mengingati Tuhan atau berzikir itu seperti majlis ini, di mana salah seorang dari kamu menceritakan pengajarannya kepada teman-temannya dan membawa hadis-hadis. Dia kata bukan itu majlis zikir.
Bukan itu majlis mengingati Allah. Mungkin yang dimaksudkan oleh di sini ialah baca hadis untuk tahu hukum hakam lah, kan? Kalau kita pun kadang-kadang belajar fiqh tu kena ada hadis-hadisnya apa semua, kan? Tetapi sesungguhnya, kata Anas, kami duduk lalu mengingati iman, memahami Al-Quran dan berfaham, dan istilah yang digunakan ialah fiqh, dalam agama serta menghitung nikmat Allah Ta'ala kepada kami dengan penuh kefahaman. Dengan kata lain, yang dikatakan majlis mengingati Allah itu adalah majlis yang dia punya tema perbahasan itu mengenai Tuhan, mengenai keimanan, membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ketuhanan dan agama, dan menghitung nikmat-nikmat Allah kepada kami dengan penuh kefahaman. Dengan kata lain, yang kita panggil majlis zikir itu ataupun majlis ilmu itu ataupun tafaqquh itu, menggunakan perkataan fiqh itu, mestilah akhir matlamatnya adalah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada juga kadang-kadang perbahasan agama ni dia punya concern, dia punya kepentingan tu hanya untuk mengetahui hal-hal yang bersifat zahir saja, kan? Zahir. Tapi dia tak pergi kepada hal-hal yang bersifat rohaniah dan batin itu. Ingat tak awal-awal bila kita ceritakan bagaimana Imam Ghazali mengkritik orang-orang yang menggunakan hukum hakam fiqh ni hanya untuk kepentingan dunia saja, kan? Para ulama dunia, ulama zahir dia panggil. Mungkin dari sudut famous dia, fame dia, dia lebih famous daripada orang yang duk cerita pasal iman, pasal Tuhan. Tu sebab yang tu macam tak berapa ni sangat, kan? Tak ada tu tak ada. Tapi kalau bercakap tentang fatwa, tentang hukum hakam, tentang apa tu, itu lebih banyak kepentingannya yang diperlukan oleh dunia ni, oleh hal-hal keduniaan, kan? Itu mungkin maksud Imam Al-Ghazali apabila dia quote perkara-perkara ini. Dia sekadar nak menceritakan jangan kita bercakap tentang fiqh, tafaqquh, faqih, tetapi perbahasan itu tidak sangat membawa kepada akhirat, tidak membawa kepada ketuhanan, tidak membawa kepada iman, tetapi hanya berlega sekitar hukum hakam dan itu sahaja. Itu maksudnya. Di sini kata Imam Al-Ghazali, dinamakan pemahaman Al-Quran dan perhitungan nikmat itu fikih ataupun tafaqquh. Itu yang maksud sebenar perkataan fiqh itu, iaitu memahami Al-Quran dan menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang lain, la yafqahul abdu kullal fiqhi hatta yamqutan nas fi zatillah wa hatta yara lil Quran wujuhan katsirah. Yang bermaksud, tidaklah seorang itu berfikih, kan? Tidaklah seorang itu mempunyai fiqh yang sebenar-benarnya sebelum dia mengecam manusia untuk kesucian zat Allah Ta'ala dan memandang Al-Quran dari segala segi. Ini kena faham betul-betul, sebab saya pun pening nak faham ni. Saya terpaksa baca huraian kitab Ihya ni dalam yang ditulis oleh seorang ulama lain. Maksud di sini ialah orang yang betul-betul faham, yang ada fikih ini, kalau dia benar-benar akhirnya mengenal Allah, dia mengenal kesucian Allah, dan dia akhirnya manusia itu dia rendahkan, yang tinggi hanya Allah Ta'ala saja. Itu betul-betul orang yang faqih. Tapi kalau dalam berfikih nanti, yang besar ialah orang itu, orang ini, dia masih membesarkan manusia, maka itu belum fikih lagi. Itu fiqh dunia lah, fiqh yang berkaitan dengan dunia saja.
Maknanya kalau yang fik yang sebenar itu mesti membawa kepada kesucian hati, mesti kepada tauhid yang sebenar, tasbih Allah Subhanahu Wa Taala, kesucian zat Allah dan lain-lain lagi. Dan memandang Al-Quran itu daripada segala segi. Dan dirawikan pula satu hadis mauquf pada Abid Darda radhiyallahu anhu dengan katanya, kemudian ia menghadapkan kepada dirinya sendiri lalu mengecam dirinya pula secara lebih hebat lagi. Kecam ni teruk sangat bunyi dia, tapi maknanya dia muhasabah diri dia. Dia melihat diri dia. Orang yang berfikih ni ialah orang yang akhirnya dia nampak buruk diri dia, bukan nampak buruk orang. Kan? Kadang-kadang kita lebih banyak tahu hukum hakam ni, lagi cepat kita hentam orang. Oh, ini fasik ni kan, ini itu, ini. Tak boleh silap sikit, terus jatuh hukum belaka ni kan. Tetapi sepatutnya bila kita baca Al-Quran, kita baca hadis, kita akan terus melihat ayat-ayat itu refleks kepada diri kita dulu. Kan? Maknanya kalau ayat Quran tu bercakap tentang apa, orang-orang yang ghafilun, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan lihat diri dia. Dia tak nampak orang lain. Tapi kalau orang yang fikih yang bagi Imam Ghazali yang dah keliru itu, fikih itu lebih kepada nak menghukum orang, bukan nak menghukum diri dia sendiri. Sedangkan Al-Quran itu turun untuk kita kan. Al-Quran itu turun untuk kita bermuhasabah diri. Jadi sepatutnya lebih afqah, lebih faqih dia, lebih faham dia tentang agama, lebih dia melihat kelemahan diri dia sendiri dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan diri dia lebih tinggi, diri dia lebih besar dan lain-lain lagi. Okey, sambung lagi. Bertanya Farqad As-Sabakhi kepada Al-Hasan. Al-Hasan ini maksudnya Hasan Al-Basri. Ini seorang ulama awal dulu yang di kalangan tabi'in, mengenai satu hal. Maka menjawab Al-Hasan, lalu berkata Al-Farqad, kaum fuqaha, dia macam ni, cerita dia ni nak senang biar saya rephrase sikit. Farqad As-Sabakhi ni dia bertanya soalan kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ni seorang ulama besar. Jadi Hasan Al-Basri ni jawablah dia punya soalan tu. Tapi Farqad ni kata, wahai Hasan, dia kata pandangan kau ni kaum fuqaha banyak berselisih faham dengan pendapat kamu. Maknanya orang-orang fikih macam disagree lah, tidak bersetuju dengan pandangan Hasan ini. Kemudian Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, wahai Farqad yang dikasihi, adakah kamu melihat seorang ahli fikih itu dengan matamu sendiri, bahawa seorang ahli fikih itu sepatutnya, kata Hasan, adalah seorang yang zuhud di dunia, gemar ke akhirat, bermata hati kepada agama, maknanya betul-betul mendalami agama, kekal beribadah kepada Tuhannya, wara' mencegah dirinya dan mempercakapkan kehormatan orang muslimin yang memelihara dirinya dari harta mereka dan menasihati jamaah mereka. Maksudnya sama. Di sini jelas Hasan Al-Basri mengatakan bahawa seorang ahli fikih itu bukan sekadar tahu hukum itu, hukum ini, haram itu, halal ini dan lain-lain, tetapi seorang yang faqih itu seharusnya pertama dia harus zuhud kepada dunia. Susah nak cari kan hari ni kan, sebab hari ni kita dah too specialized. Kalau belajar dekat universiti, kalau dia masuk Department of Jabatan Fikih, dia tak belajar tasawuf. Kalau dia belajar Department Usuluddin, dia tak belajar fiqh. Jadi agama kita ni dah dipetak-petakkan. Dan ini bukan tradisi kita, ini tradisi barat. Barat dia orang memang go for specialization. Setiap ilmu itu dipecah-pecahkan.
Sebab mereka tidak ada yang menyatukan ilmu. Dalam Islam, kita tauhid itu yang menyatukan ilmu. Kan? Kita Muslim, kita percaya kepada Tuhan dan kita belajar. Sebagai Muslim, ilmu-ilmu yang kita belajar memang tidak boleh lari pada tauhid. Itu maksudnya. Belajar apa pun. Belajar agama lagi lah. Kalau belajar agama akhirnya lari pada Tuhan, pelik sangat tu. Jadi agama ni selalunya dalam tradisi ilmu Islam dipecah 3 ilmu agama. Satu yang berkaitan dengan keimanan. Yang ni kita duk panggil usuluddin, kita duk panggil ilmu keimanan atau ilmu akidah atau ilmu tauhid. Itu satu ilmu yang penting. Kemudian kita bukan diminta dan diperintahkan beriman saja dengan Tuhan kan. Kita kena tunduk juga. Kita kena buktikan keimanan kita tu dengan tunduk. Jadi ada pula cara untuk kita tunduk kepada Tuhan tu macam mana. Yang itu datangnya fikih tadi, fiqh atau syariah. Jadi sebab itu kat universiti ada departmen usuluddin, ada pula departmen syariah. Yang paling popular itulah kan, syariah. Yang akhirnya mengeluarkan qadi, yang mengeluarkan mufti, yang mengeluarkan hakim-hakim syariah dan lain-lain lagi. Kemudian bukan sekadar itu saja, kita juga kena berakhlak kan, berakhlak. Percaya kat Tuhan, tunduk kat Tuhan, dan kita kena behave, kita kena menjaga kita punya tata susila, tata laku. Yang itu pula ilmunya dipanggil ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Disebabkan perkembangan ilmu tu begitu pesat, jadi terpecah ilmu tu. Dari sudut disiplin ilmu dia terpecah. Yang akidah tadi dia panggil usuluddin, yang amalan tadi dia panggil syariah, yang akhlak tadi dia panggil tasawuf. Tapi kalau kita seorang Muslim yang faham macam Imam Ghazali cakap ni, kita harus kembali kepada semangat awal. Zaman Nabi lu ada 3 departmen ni? Mana ada? Adakah sahabat-sahabat yang belajar dengan Nabi, I'm usuluddin, sahabat usuluddin, yang ni sahabat syariah, yang ni sahabat tasawuf? Tak ada. Kalau kita tengok Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dia 3 ni ada pada diri mereka. Mereka juga akidah Sayyidina Umar misalnya, Sayyidina Abu Bakar, akidah mereka kuat, amalan mereka juga hebat, akhlak mereka cukup cantik. Ketiga-tiganya tergabung jalin dalam seorang individu. Yang ni yang kita nak, Imam Ghazali nak kembalikan tu. Sebab bila sejarah, bila dah lama kan Islam ni lama berkembang, disiplin ilmu tu berkembang, akhirnya kita pula dijajah. Cara barat ni memang macam tu, dia kena specialize. Dia tak kisah you specialize apa pun. Kalau you tahu benda tu saja, tak tahu benda lain pun tak apa, asalkan you are a professor in satu benda sahaja, you tak ada hubungan ilmu itu dengan yang lain pun tak ada masalah. Kita tak boleh. Ilmu agama tu sendiri walaupun terpecah kepada 3, yang belajar syariah mesti tahu akidah, mesti tahu akhlak. Yang belajar tasawuf akhlak mesti tahu syariah. Yang belajar akidah mesti tahu syariah dan akhlak. Macam tu. Jadi macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat? Susah kan? Kena baca kitab ni lah. Kena datang masjid TDI. Kita baca sama-sama kitab Imam Ghazali. Barulah semangat kesatuan ilmu tu ada. Hari ni jarang kan kalau kita tengok dia seorang faqih, mufti lah katakan. Tapi dia pun orang tasawuf tu. Dulu kalau kita tengok mufti-mufti pun dari segi zuhudnya tinggi, waraknya tinggi. Sedangkan dia mufti bercakap tentang hukum hakam, dia punya specialization lah. Tapi dia punya diri, kalau tengok, orang tengok diri dia cukup warak, cukup zuhud. Kalau ada baguslah, saya tak kata tak ada. Kalau hari ni ada, maknanya dia faham lah semangat ilmu tu, dia faham.
Kalau dia katakan tasawuf pula, katakanlah dia ulama tasawuf, dia boleh bercakap tentang fiqh, dia tahu hukum hakam. Kerana tidak terpisah sepatutnya, tidak terpisah sepatutnya. Itu semangat yang Imam Ghazali cuba nak bawa melalui perbahasan ni, kerana dia tengok zaman Imam Ghazali sendiri pada tahun 1100 lebih tu dah berlaku dah pemisahan ilmu ni. Pencapahan ilmu ataupun dualisme ilmu ni. Yang ini dah tak ambil hirau dah tentang bidang ini. Yang ni dah tak ambil hirau. Okey, hatta kita belajar bukan ilmu agama pun. Katalah hari ni specialization kita engineering. Kan? Kita tak ambil pun agama. Pun dalam Islam, engineering kita tu mesti dipandu oleh tauhid. Tak boleh kita kata, saya apa kena-mengena saya dengan agama? Saya bukan ustaz. Saya engineer. Saya punya gelaran IR, bukan UST. Tak kira lah dia IR ke, dia apa arkitek ke. Kalau dia Muslim, ilmu yang dia pelajari itu mesti ada kaitan dengan tauhid. Kerana itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu mesti dipandu oleh fardu ain. Kalau dia buat bangunan misalnya, dia engineer buat bangunan, dia tak ambil kisah pun tentang rumah yang nak buat ni kan, macam mana orang nak solat ke apa semua kan. Kalau dia tak fikir benda-benda tu, maknanya dia tak ada concern lah. Ataupun tentang pentingnya buat rumah itu bersih nanti, tandasnya macam mana. Jadi benda-benda tu sepatutnya begitulah. Kalau dalam Islam dia tidak terpisah. Sebab itu ulama-ulama dulu kalau kita tengok, sebelum mereka masuk ke dalam bidang-bidang fardu kifayah ini, mereka akan pastikan mereka selesai bidang-bidang fardu ain. Saya dah baca satu biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina kenal? Dia bukan orang ni. Dia seorang physician, seorang doktor, seorang pakar bidang perubatan. Tetapi Ibnu Sina ni dalam kisah hidup dia kata, ketika umurku belasan tahun, ketika dia belajar, aku mempelajari semua ilmu-ilmu yang ada pada zaman itu. Dia kata sehingga umurku 16 tahun, ada yang kata 18. Habis semua ilmu yang ada pada zaman itu aku pelajari. Maknanya yang ilmu agama ni selesai betul lah. Ilmu syariah, ilmu akidah semua selesai. Lepas tu dia pergi kepada ilmu yang fardu kifayah ni, termasuk ilmu perubatan. Dan dia kata banyak guru-guru yang mengajar aku ni tak faham apa yang dia ajar, sehingga aku terpaksa ajar dia balik, terutama dalam bidang perubatan. Umur ni baru 18 ni, tapi dia kata pada ketika itu pun dia dah mengajar balik dah guru-guru dia yang ni, yang mengajar dia, yang tak faham dia bagi dia. Hebat tak hebat Ibn Sina? Kita 18 tahun baru habis SPM kan, tak tahu apa-apa. Dia dah mengajar kembali mahaguru yang mengajar dia bukan sekadar fardu ain tapi tentang perubatan. Tapi dalam bahagian lain dia punya autobiografi tu, dia katakan malam-malam dia akan mempelajari dan membaca sendiri. Sebab guru dah tak ada dah, dia akan baca sendiri ditemani oleh api pelita. Dan ketika mana dia kata dia tidak faham apa yang dia baca, dia akan tinggalkan kitab, dia akan pergi ke masjid untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Ta'ala dan memohon untuk memberikan kefahaman tentang perkara-perkara yang tak difahami. Dia bukan ini Ibn Sina, maknanya orang bidang perubatan, tapi tengok dia punya tauhid, keyakinan dia bahawa ilmu itu dari Allah. Kemudian dia kata aku akan pulang balik ke rumah, aku akan baca balik. Dan ketika aku mengantuk, aku akan tertidur. Dan ketika aku tidur itulah, kata Ibn Sina, Tuhan memberikan kefahaman kepadaku tentang perkara yang aku tak faham tadi melalui mimpi-mimpiku. Ada buku dia. Ibn Sina kata.
Maknanya satu, dia tak faham, dia minta dekat yang memberi faham, Allah Ta'ala, sungguh-sungguh dengan munajat. Kemudian Allah Ta'ala memberikan kefahaman dengan cara pelbagai, termasuklah cara mimpi. Kita mimpi kena kejar rimau, kan? Masuk lubang lah apa semua, tak ada pun yang berkaitan dengan ijtihad ilmu ke apa, kan? Ibn Sina itu mimpi dia adalah kefahaman yang Tuhan bagi, ilham yang Tuhan bagi. Harap kita pun macam itulah, ya. Jadi tak apa, kita pun kena sungguh-sungguh, insya-Allah minta kat Tuhan, Allahumma zidni ilma warzuqni fahma, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Itu semua doa-doa nak minta Tuhan bukakan. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Banyak baca yang tu, insya-Allah Tuhan akan memberi kefahaman kepada kita dengan pelbagai cara, termasuklah mungkin dalam mimpi-mimpi kita, insya-Allah. Tapi kalau baca pun tidak, macam mana nak mimpi tentang kefahaman, kan? Kalau sibuk dengan apa, sibuk dengan motor besar, bukan kat sini ni dekat negara lain, motor besar, kan? Motor besar lah yang masuk dalam mimpi tu. Memang mimpi ni dia akan banyaknya benda yang kita fikirkan waktu siang. Tapi Ibn Sina kan waktu siangnya sibuk dengan membaca, malam pun membaca lagi, tak faham pergi minta doa. Jadi mimpi dia benda-benda begitu. Mungkin ilham yang Tuhan bagikan melalui mimpi. Ini semangat yang kita mungkin boleh bacakan kepada anak-anak cucu-cucu kita yang sedang belajar. Yang semangatnya semangat tauhid tadilah. Walaupun namanya Ibn Sina, kalau sekarang ni kalau pergi ke asrama-asrama Ibn Sina tu biasanya dikaitkan dengan makmal, hospital akan dipanggil Ibn Sina. Tapi kalau dia baca cerita tadi, Ibn Sina seorang yang warak, seorang yang sentiasa bermunajat kepada Tuhan dekat masjid minta. Jadi dia tak ada pemisahan tu, kan. Hari ni kita ni sebab kita dah very westernized, kita dah fikir orang yang specialist ni dia takkan tahu yang ni. Sedangkan dalam Islam tidak. Tak apa kita belajar banyak ilmu, insya-Allah Tuhan bagi kita kefahaman yang mendalam. Imam Ghazali ni sendiri pelbagai disiplin ilmu. Kalau pergi tanya pakar-pakar yang mengkaji Imam Ghazali, dia orang takkan boleh kata Imam Ghazali itu seorang faqih ke, seorang sufi ke, seorang mutakallim, orang akidah. Sebab tiga-tiga ada. Dalam kitab Ihya ni semua tiga-tiga bidang itu Imam Ghazali blend dengan cantik. Sebab itu kita baca ni dia ada gabungan semua itu. Kalau ikutkan ada lagi 4 minit 5 minit. Tak apa, kita baca sikit lagi. Jadi kat sini kata Al-Hasan tu tadi dan Ar-Farqad tu, bahawa yang dipanggil faqih itu dia juga harus zuhud, dia juga harus suka kepada akhirat, dia juga harus kuat ibadahnya kepada Tuhan, dan harus warak. Warak ni maknanya dia memelihara diri dia daripada jatuh kepada dosa. Kan? Hari ni susah nak cari orang warak ni. Saya sendiri jauh. Kan? Dia warak ni, contoh kalau selalu tutup guru dulu, dia makan pun dia takkan makan sebarang. Dia takkan makan tepi-tepi jalan, warung-warung ke apa semua. Sebab dia takut apa-apa yang dia makan tu nanti mungkin bercampur dengan benda-benda yang syubhat. Kita semua jalan, kan, tak kisah, asalkan restoran tu nampak sedap, walaupun halal, kan. Okey, tak apa, kita ke arah itulah, insya-Allah kita cuba sama-sama ke arah itu. Dalam keseluruhannya tadi Al-Hasan tidak menyebut pun penghafal furu' fatwa, kata Imam Ghazali. Dalam huraian Hasan Al-Basri tentang faqih tadi, tak cerita pun tentang orang yang tahu tentang fatwa, tentang detail-detail hukum hakam. Maksudnya yang lebih diutamakan kepada orang yang faqih itu adalah dia punya keadaan jiwa dia yang dekat dengan Tuhan itu. Itu maksudnya. Ni saya kata kalau orang apa dia marah saya ni, kan. Dia marah kalau baca Imam Ghazali ni, apa kalau orang bidang fiqh lah. Tapi sepatutnya kita lihat secara positif lah. Imam Ghazali bukan nak mengkritik semata-mata orang fiqh, tapi orang fiqh yang dah meninggalkan akhirat ni. Itu yang Imam Ghazali cukup kritikal.
Dan saya tidak mengatakan bahawa nama fiqh itu tidaklah pokok bahasa dan tidaklah untuk fatwa mengenai hukum hakam. Okey, Imam Ghazali kata dia tak nafikan bahawa fiqh itu juga bermakna hukum hakam. Tapi bukan itu sahaja. Dia harus lebih luas dan lebih mendalam lagi. Mesti mencakup juga hal-hal akidah, hal-hal jiwa, hal-hal keimanan, hal-hal akhirat juga. Tetapi ada katanya secara umum dan keseluruhan atau secara diikut sertakan. Maknanya makna fiqh itu, makna hukum hakam tu ada as a parallel lah, selari dengan makna fikih itu, hukum hakam kan. Tapi makna tu lebih mendalam. Maka adalah pemakaian mereka kata-kata fiqh itu kepada ilmu akhirat itu lebih banyak. Maksudnya dulu sebelum ilmu fiqh tu dah jadi terlampau sempit, perkataan fiqh tu lebih banyak dikaitkan dengan ilmu akhirat berbanding dengan ilmu kita di dunia ni. Kan berbeza kalau kita faham sebegitu berbanding dengan makna fiqh yang kita faham hari ni. Okey, boleh? Susah tu 3 minit tapi dah satu paragraf lagi kan. Jadi eloklah saya berhenti kat situ. Tu kira dah habis lah tu. Nanti kita pergi kepada perkataan yang kedua. Tadi perkataan pertama fiqh, perkataan kedua ilmu. Ini lagi menarik. Perkataan ilmu tu sendiri kata Imam Ghazali dah disempitkan. Dulu seorang alim itu lain maknanya, tapi hari ini seorang alim itu dah maknanya sudah sempit. Itu kita baca pada akan datang insya-Allah perkataan ilmu pula. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.